Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Medan Semasri dari kelas EDPSU 3H. Okay, kat sini saya akan menerangkan mengenai tajuk yang kami dapat, iaitu bukit dan gua bersejarah di Mekah. Okay, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai pengenalan tajuk kami, iaitu bukit dan gua bersejarah di Mekah. Okay. Mekah ini merupakan kota suci umat Islam. Ini disebut dalam Ummul Qura kerana ia merupakan kota atau negeri yang paling tertua di dunia. Secara geografinya, Mekah ini terletak kira-kira 330 meter di atas permukaan laut dan berada pada lembah yang sangat kering. Okay. Kota ini juga dikelilingi bukit-bukit dan gunung-gunung tandus yang dikirakan dari hujung barat hingga hujung timur. Dan nak dikatakan dekat sini, bukit-bukit yang ada di sekitar tanah suci itu menjadi saksi bahawa sejarah para nabi, terutamanya Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS dan Nabi Muhammad SAW, saat-saat mereka sedang menjabarkan dakwah di sekitar tanah suci umat Islam. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai Jabal Rahmah. Jabal itu berarti bukit dan Rahmah itu berarti kasih sayang. Bukit ini terletak di tepi padang Arafah, pinggiran timur kota Mekah. Okey, Jabal Rahmah ini sebuah bukit ataupun tempat bertemunya kembali Nabi Adam AS dan Siti Hawa setelah berpisah ratusan tahun, selepas diturunkan ke bumi dari syurga kerana memakan buah terlarang, yang padahal buah terlarang iaitu kuldi. Padahal Allah ni telah melarang mereka daripada memakan buah tersebut, tapi syaitan terus menggoda dengan untuk memakan buah tersebut. Begitu juga dalam riwayat tertulis dalam kitab suci Al-Quran pun bertulis mengenai buah tersebut. Dan di puncak Jabal Rahmah juga kini telah dibangunkan monumen dari bentang yang tingginya mencapai beberapa meter, lebar sekitar dalam 1.8 meter, dibangun juga sebanyak 168 anak tangga dan memudahkan untuk para jemaah mendaki ke puncak tersebut, iaitu Jabal Rahmah, bukit Jabal Rahmah itu. Okey, terdapat 3 peristiwa penting dalam peradaban Islam. Okey, yang pertama, pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang kedua, mimpi Nabi Ibrahim. Yang ketiga, wahyu terakhir. Okey, yang pertama ni, Nabi Adam dan Siti Hawa berjumpa kembali dan membawa barakah kepada seluruh umat Islam. Menurutnya, manusia ni selayaknya bersyukur atas upaya Nabi Adam dengan kesedarannya terhadap kesedarannya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dirinya itu disedar bahawa dirinya tu telah melakukan kezaliman terhadap apa yang berlaku pada diri dia. Yang kedua, mimpi Nabi Ibrahim. Di sebalik pemerintahan berkuban ada sebuah kisah Nabi Ibrahim yang membuktikan kegelisahan Nabi Ibrahim. Beliau ni beberapa kali bermimpi sebelum dia menyembelih anak Nabi Ismail. Kala itu dia masih berfikir ataupun mencari tahu apakah mimpi dia itu godaan ataupun tidak. Nabi Ibrahim ni juga dia pernah dimimpi dia pernah digoda oleh syaitan di Jamarat yang kini menjadi tempat pelemparan batu, iaitu Jamarat itu ialah sekarang tempat pelemparan batu.
Okey, yang ketiga iaitu wahyu terakhir. Wahyu terakhir ni di Jabal Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan dakwah yang menjelaskan kesempurnaan agama. Berita tersebut disambut gembira oleh kaum muslimin. Namun tidak dengan dua orang ini, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Justru mereka ini menangis kerana berfirasat bahawa mereka akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dengan itu, Nabi Muhammad menyampaikan surah Al-Nash, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah Maha Penerima. Itu kata-kata Nabi Muhammad SAW. Okey, yang kedua iaitu Jabal Nur. Jabal Nur ni ialah gunung yang memiliki erti cahaya. Bukan cahaya dalam kata sesungguhnya, tetapi cahaya yang dimaksudkan punya erti sebagai pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu daripada Allah. Okey. Para jemaah haji pun di sekitar Mekah ataupun Arab Saudi, mereka biasanya akan menyempat datang ke Jabal Nur untuk berziarah ke tempat tersebut. Okey. Tak itu saja daripada Jabal Nur. Jabal Nur ni ada kisah dia tersendiri. Okey, banyak-banyak tempat bersejarah di Mekah. Kalau macam tak lengkap kalau jika kita tak pergi ke Jabal Nur. Okey. Jabal Nur ni adalah gunung yang menjadi titik awal Muhammad diangkat sebagai nabi terakhir. Okey. Jabal Nur juga berada di persekitaran ataupun kawasan Hijaz dan atau yang nak dikatakan sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Kerana berdekatan dengan Masjidil Haram. Dalam sejarah, saat itu Nabi Muhammad sedang berada di dalam Gua Hira. Jabal Nur ni dekat dengan Gua Hira. Dari sana kita dapat melihat kota Mekah yang cantik dari ketinggian. Bahkan dari sana juga lah kita dapat melihat Masjidil Haram dengan lebih dekat tanpa ada halangan. Gunung-gunung yang tinggi sangat cantik, baik saat musim haji ataupun musim umrah. Dekat sana juga Jabal Nur tu selalu didapati orang muslim bercakap, selalu nampak tilas Nabi Muhammad SAW sekaligus berziarah di sana. Di Gua Hira juga atau di atas puncak gunung, kebanyakan umat muslim ni selalu berzikir, berdoa semoga apa yang diminta atau apa yang didoa mereka akan dimakbulkan. Okey, daripada situ saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farisha binti Azhar dari kelas 3H. Okay, di sini saya ingin menerangkan tentang Bukit Sur dan juga Gua Sur. Okey, pertama sekali Bukit Sur ataupun Jabal Sur terletaknya di Mekah, iaitu di bahagian selatan Masjidil Haram. Okay, ketinggian Bukit Sur ni dianggarkan setinggi 458 meter. Di Bukit Sur ini juga terdapat sebuah gua yang dikenali sebagai Gua Sur. Okay, Gua Sur ini adalah antara tempat yang bersejarah, yang mempunyai sejarah di mana Nabi Muhammad SAW telah pun melarikan diri dan bersembunyi di gua tersebut bersama Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Nabi Muhammad telah dikejar oleh pihak kaum kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Jadi baginda memilih untuk bersembunyi di gua tersebut. Gua Sur ini juga sebenarnya terdapat dua pintu, iaitu di sebelah timur dan di sebelah barat. Jadi pintu yang baginda Nabi masuk ke dalam gua iaitu melalui pintu sebelah barat. Jadi saya teruskan dengan peristiwa bersejarah di Gua Sur. Okay, seperti yang kita ketahui, Gua Sur ni merupakan tempat di mana baginda Rasulullah SAW telah pun bersembunyi di Gua Sur ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh baginda. Dan juga baginda bersembunyi bersama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Okay, pada mulanya, perancangan untuk membunuh baginda ini dirancang oleh Abu Jahal. Jadi, pihak kaum kafir Quraisy ini menghantar 11 orang pemuda di rumah baginda Rasulullah untuk mengepung rumah baginda.
Jadi mereka lakukan pada waktu malam kerana mereka tahu bahawa baginda akan keluar daripada rumah untuk pergi ke masjid pada waktu subuh. Jadi mereka mengepung rumah baginda pada waktu malam dan berhasrat untuk membunuh baginda sewaktu baginda keluar daripada rumah untuk pergi ke masjid pada waktu subuh. Okey, tetapi pada malam tu baginda Rasulullah telah pun merancang dengan Khalifah, dengan Saidina Abu Bakar untuk keluar. Jadi mereka pun keluar tanpa pengetahuan pemuda Quraisy itu tadi sebab mereka terlalu penat dan mereka tertidur tanpa mereka ketahui lah. Okey, jadi baginda Rasulullah ni pun telah menyuruh Saidina Ali bin Abi Talib untuk menggantikan tempat tidurnya, untuk tidur dekat tempat tidur baginda Rasulullah. Okey, jadi baginda Rasulullah bila dah keluar dengan Saidina Abu Bakar ni tadi, mereka bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari. Okey, dalam tempoh 3 hari mereka bersembunyi di Gua Sur tersebut, mereka telah selama 3 hari mereka bersembunyi di Gua Sur tersebut. Orang-orang kafir ni tetap juga mencari baginda Rasulullah untuk membunuh baginda. Tetapi sebenarnya orang-orang kafir ni dah semakin hampir dengan Gua Sur itu. Tetapi dengan kuasa Allah, Allah menghantar labah-labah untuk membuat sarang di pintu gua. Okay, jadi bila orang-orang kafir ni tadi melihat bila ada sarang labah-labah tu, pastilah tak ada orang masuk ke dalam gua sebab kalau ada orang masuk takkanlah adanya sarang labah-labah. Okay, dan juga Allah telah mengutuskan 2 ekor burung merpati di depan gua. Okay, bermaksud kalau ada burung merpati maksudnya tak ada orang sebab burung merpati kalau ada orang dia akan lari. Okay, secara logiknya. Jadi orang-orang kafir yang berusaha untuk mencari Rasulullah ini tadi, bila mereka tengok ada sarang laba-laba dan juga ada burung merpati, mereka tidak syak apa-apa. Bahkan mereka merasa tidak mungkin ada orang bersembunyi di dalam gua tersebut. Mereka pun pulanglah dan baginda Rasulullah terselamat di gua tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nurul Farah Mansara Abdi Jamal dari kelas TPHU 3I. Saya akan terangkan tentang Gua Hira. Gua Hira ialah sebuah gua yang terletak kira-kira 3.2 km dari Mekah, di atas sebuah gunung bernama Jabal Al-Nur, wilayah Hijaz di Arab Saudi. Gua itu sendiri berukuran 3.7 meter dan 1.60 meter lebar. Tinggi gua itu adalah 270 meter dan boleh didaki dengan kira-kira 600 anak tangga. Letaknya pada tebing menanjak yang agak curam walaupun Gunung Nur tidaklah terlalu tinggi. Namun begitu, pendakian menuju ke Gua Hira melalui jalan lereng-lereng Bukit Nur yang kering dan berbatu. Setiap orang haruslah memiliki kekuatan fizikal dan mental yang kuat. Gua ini terkenal sebagai tempat di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama daripada Allah SWT melalui malaikat Jibril. Gua Hira adalah tempat Nabi Muhammad SAW selalu bersendiri dan bermunajat selain bertahanut dan bertakarub kepada Allah selama 3 tahun. Baginda juga selalu ke situ bagi menghindari masyarakat Arab jahiliah yang pada saat itu masih belum beriman kepada Allah dan sering melakukan maksiat dan dosa-dosa besar. Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama baginda ketika bersendirian di Gua Hira. Malaikat Jibril AS datang dan mengajar baginda untuk membaca 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq yang bermaksud, bacalah dan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ketahui. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan Jabal Kurban.
Jabal Kurban adalah bukit yang terletak di Bandar Mina. Lokasinya kira-kira 200 meter dari tempat Nabi Ibrahim tinggal. Di sanalah Nabi Ibrahim dipercayai membawa Ismail untuk dilaksanakan. Kini Jabal Kurban adalah rumah sembelih untuk menyembelih binatang korban untuk jemaah haji atau empangan dan sebagainya. Biasanya jemaah haji yang memilih untuk melakukan mabit di Mina akan mengunjungi tempat tersebut. Di sana berjuta-juta haiwan disembelih. Mereka yang datang ke tempat itu dialu-alukan untuk mengambil daging sebanyak mungkin dari haiwan disembelih. Tidak ada sekatan sama sekali. Sekarang banyak daging dipotong dalam Jabal Kurban dan kemudian diproses dalam bentuk tin. Biasanya ia akan diberikan kepada dunia Islam yang ditimpa bencana. Jadi, daging korban dapat dinikmati dan memberi faedah bagi mereka yang memerlukan. Dalam surah Al-Kawthar, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sekian daripada saya, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asma Arifah binti Zulkafli. Nombor matrik DHU 20020257175 dari kelas DPHU 3I. Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah mengenai Jabal Qubais. Adakah anda tahu mengenai sejarah Jabal Qubais atau dikenali sebagai Bukit Qubais? Bukit Qubais atau Bukit Abi Qubais terletak berhampiran Mekah, Arab Saudi. Tingginya 420 meter bertentangan dengan Hajar Aswad di penjuru tenggara Kaabah. Iman As-Sayuti meriwayatkan bukit pertama yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini ialah Jabal Qubais. Ibadat sa'i terletak di hujung Jabal Qubais. Di sinilah juga batu hitam Hajar Aswad diturunkan Allah ke dunia ini. Tatkala Nabi Ibrahim membina semula Baitullah, maka Jabal Abi Qubais mengeluarkan kembali Hajar Aswad lalu dibawa oleh malaikat Jibril dan diserahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menyeru umat manusia menunaikan haji dari atas Jabal Abi Qubais. Di atas Jabal Qubais ini juga Nabi Muhammad SAW membelah bulan atas permintaan kaum musyrikin Mekah. Pada tahun 1974, ada sebuah masjid di atas bukit ini yang dinamakan Masjid Bilal. Orang-orang yang mengerjakan haji akan melambai-lambaikan kepada sanak saudara handai taulan yang masih belum mengerjakan haji di atas bukit ini. Dalil Al-Quran ada juga mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 25 yang bermaksud dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Peristiwa terbelahnya bulan di atas Jabal Qubais. Terdapat sebuah riwayat yang menyatakan bahawa mukjizat junjungan kita Nabi Muhammad SAW membelah bulan terjadi di Jabal Qubais. Ketika baginda diminta oleh kaum musyrikin Mekah agar memperlihatkan satu mukjizat, maka baginda menunjukkan jari baginda yang mulia ke arah bulan hingga terbelah menjadi dua bahagian. Peristiwa itu disaksikan sendiri oleh kaum musyrikin Mekah bahawa bulan benar-benar terbelah dua, satu belahan di atas Jabal Qubais sedangkan belahan yang lainnya pergi ke Jabal Hindi. Hadis mengenai peristiwa ini ada mengatakan dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu bahawa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menunjukkan tanda mukjizat. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka bulan terbelah menjadi dua bahagian hingga dapat terlihat di Gua Hira dari celah di antaranya. Seterusnya saya akan menceritakan mengenai sejarah Bukit Safa dan Bukit Marwah.
Bukit Safa dan Bukit Marwah dalam bahasa Arab, As-Safa wal Marwah, ialah dua bukit yang terletak di Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Tempat umat Islam berulang-alik 7 kali dalam ibadah haji dan umrah. Bukit Safa dan Bukit Marwah adalah dua bukit yang terletak berhampiran Kaabah, iaitu Baitullah. Bukit Safa dan Marwah ini mempunyai sejarah yang sangat penting di dalam dunia Islam, terutamanya dalam pelaksanaan haji dan umrah. Bukit Safa dan Marwah yang terletak kira-kira 450 meter jauhnya menjadi salah satu tonggak dari haji dan umrah, iaitu untuk melaksanakan sa'i. Bukit Safa dan Marwah tidak dapat dipisahkan dari kisah isteri Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Seperti yang diketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua isteri, iaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Walau bagaimanapun, apabila Siti Hajar mempunyai seorang anak iaitu yang bernama Ismail alaihissalam, kecemburuan timbul di Siti Sarah dan dia meminta Nabi Ibrahim untuk memisahkannya dengan Siti Hajar. Dan Siti Sarah tidak mahu hidup bersama satu negara bersama Siti Hajar. Pada masa itu Nabi Ibrahim tinggal di Hebron, Palestin. Oleh itu Siti Sarah dia tak nak duduk satu negara bersama Siti Hajar, madunya tu. Jadi Siti Hajar dia berhijrah ke Mekah. Okey, manakala di Bukit Safa dan Marwah ni terdapat peristiwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bukit itu. Di Bukit Safa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan berbagai strategi dalam menarik simpati para penduduk Mekah untuk mengikuti ajaran yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulai dari mengumpulkan penduduk di Bukit Safa, yang pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat penghinaan hingga dilemparkan batu oleh bapa saudaranya sendiri. Kini saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terbuka kepada semua orang, khususnya penduduk Mekah yang sampai detik itu masih menyembah berhala. Rasulullah pun menyusun pelbagai strategi untuk menarik simpati para penduduk agar mahu memeluk agama Islam tanpa paksaan. Strategi awal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu mengumpulkan para penduduk ke Bukit Safa, kerana sudah menjadi tradisi bagi penduduk kota Mekah, jika ada suatu hal yang penting seorang akan pergi ke Bukit Safa dan memanggil orang-orang. Dalil Al-Quran ada mengatakan mengenai Bukit Safa dan Marwah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 158, yang bermaksud sesungguhnya Safa dan Marwah ialah sebahagian daripada syiar, iaitu lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah dia bersa'i, iaitu berjalan atau berulang-alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebaikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala kepadanya. Allah lagi maha mengetahui. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatana binti Muhammad Alif Effendi dari kelas DPHU 3H. Hari ini saya akan menceritakan tentang dua bukit yang jarang didengari oleh orang. Okay, bukit yang pertama adalah Bukit Khandamah. Bukit Khandamah ini apabila kita lihat, kita zoom sikit. Okay.
Bukit Khandamah ini memanjang dari utara ke selatan sejauh 3 km. Jadi kedudukan bagi Jabal Khandamah ini dia cukup strategik kerana apabila kita berdiri di atas Bukit Khandamah ini, kita dapat melihat situasi dari bawah, iaitu kita melihat aktiviti orang keluar masuk dari Mekah. Jadi, apa yang berlaku di Jabal Khandamah ini adalah peristiwa agung yang terjadi pada tahun 8 Hijrah, iaitu Fathul Mekah. Okey, pembukaan kota Mekah ni merupakan antara peristiwa besar dalam sejarah Islam. Okey. Bila Rasulullah SAW hendak pergi ke kota Mekah, okey, Rasulullah ni dia bertolak dari Madinah pada 10 Ramadan. Okay. Apabila baginda tiba di sini, iaitu Mekah, baginda bahagikan kumpulan kepada 4. Okay, kumpulan pertama diketuai oleh Saidina Ubaidah bin Jarrah. Kumpulan kedua pula Saidina Zubair Al-Awwam. Manakala kumpulan ketiga Saidina Khalid Al-Walid. Dan akhir sekali kumpulan Saidina Sa'ad bin Ubadah. Okay. Dan Saidina Khalid ini diperintah oleh Rasulullah SAW untuk bergerak ke kanan, iaitu ke bahagian bawah bersama tentera berkudanya dari arah Al-Layth ke Jabal Khandamah. Okey, Abu Ubaidah pula mengetuai di bahagian Batan Al-Wadi ataupun Az-Zahir dan bersama-samanya Rasulullah. Zubair Al-Awwam pula merupakan sepupu Rasulullah SAW, diperintahkan bergerak ke kiri, iaitu di sebelah utara melalui Bukit Qada ataupun yang sekarang disebut sebagai Hujum. Bersama Saidina Zubair terdapat panji Rasulullah SAW, dan Rasulullah memerintahkan Zubair untuk menunggu baginda di hujung-hujung dan memajak bendera di situ. Okey. Kita kembali kepada Jabal Khandamah. Okey, apabila Saidina Khalid Al-Walid ini sudah sampai di Jabal Khandamah, berlaku pertempuran kecil, iaitu di mana pertempuran kecil itu bersama dengan kumpulan kafir Quraisy yang diketuai oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi hasil daripada tempuran ini terbunuhnya 2 tentera Islam, iaitu Qus bin Jabir dan Khanis bin Khalid bin Rabi'ah dan 12 orang kafir Quraisy yang lain. Jadinya dengan kekalahan tentera Quraisy ini di Jabal Khandamah, maka tewaslah kaum kafir Quraisy di Mekah. Akhirnya berjaya Rasulullah dan sahabat baginda untuk membuka kota Mekah pada tanggal 19 ataupun 20 Ramadan 8 Hijrah, iaitu pada hari Jumaat. Sebentar tadi saya ada cakap mengenai kedudukan bukit ini cukup strategik kan. Kerana itu antara faktor Ikrimah bin Abi Jahal serta kumpulannya membina kubu di sana, dan ada riwayat mengatakan yang terdapat kubur sahabat baginda SAW di atas bukit Jabal Khandamah ini. Seterusnya merupakan Bukit Quayqian. Okey, Bukit Quayqian ini terletak di sebelah utara Masjidil Haram bersebelahan dengan Marwah. Tingginya 430 meter dari aras laut dan 110 meter dari aras bumi. Okey, Bukit Quayqian ini merupakan bukit kedua yang terbesar di Makkah, dan sekarang Hotel Sofitel terletak di atasnya. Kalau anda boleh lihat, gambar di bawah adalah merupakan Hotel Sofitel. Okey. Sekarang ini dah dikenali berbagai-bagai nama mengikut tempat arah kampung yang berhadapan dengannya. Okey, contohnya adalah apabila kita lihat kepada sebelah timur yang hampir kepada Ma'ala, okey, mereka memanggil Bukit Quayqian ini iaitu Jabal Sulaimaniyah. Dekat dengan Dahlah dipanggil Bukit Quayqian ini Jabal Sudan, dan di selatan pula dikenali sebagai Jabal Hindi. Okey.
mengapa Bukit Kuai KN ini disebut sebagai Kuai KN? Okey, Kuai KN ni dia bermaksud tempat berlaga senjata kerana pernah berlaku peperangan di antara kaum Jurhum dan Katura. Dan pada zaman Nabi SAW, Bukit Kuai KN ini di atasnya terletak rumah Abdullah bin Zubair. Dan apa yang menarik tentang Bukit Kuai KN ini? Okay, bukit ini yang pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk dihempas ke atas golongan yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita recall balik pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyeru kaum Thaqif di Taif, okay, kaum ini mereka ini bukan sekadar tidak menerima, malah mereka menghina, mengejek serta melontarkan najis kepada Nabi SAW. Jadi Nabi mestilah merasa sedih dan kecewa, okay, sehingga sampai di Qarnu At-Talib, okay, baginda mendongak kepala ke langit dan melihat awan sedang mengikutinya, dan Nabi SAW melihat malaikat Jibril memanggilnya. Okay, katanya Allah mendengar dan mengetahui apa yang berlaku dan Allah telah menghantar penjaga gunung untuk kamu arahkan apa sahaja yang kehendaki terhadap kaummu. Jadi malaikat Jibril ni menyeru lagi, wahai Muhammad, perintahlah apa sahaja jika kamu mahu aku menjatuhkan Al-Akhsyaiban ke atas mereka. Okey, Al-Akhsyaiban ni diriwayatkan iaitu dua bukit yang besar, dan salah satu bukitnya adalah Bukit Kuai KN. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan, tetapi aku memohon kepada Allah agar ada di kalangan anak cucu mereka nanti yang beriman kepada Allah. Jadi kita lihat daripada sini, Masya Allah, betapa sucinya, betapa baik hatinya Rasulullah SAW ini mendoakan kaum dia. Dan akhirnya kaum di Taif, beramai orang yang beriman di sana. Okay. Jadi dua bukit yang saya ceritakan tadi adalah bukit yang jarang didengari dan jarang diziarahi. Maybe mungkin Bukit Kuai KN ini ada orang ziarah. Dan Bukit Khandama ini jarang diziarahi oleh jemaah-jemaah haji. Mungkin daripada perkongsian saya ini, pada suatu hari nanti apabila ingin menziarah di Mekah, bolehlah melawat antara dua bukit ini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.